Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mamis. Okey, hari ini Ras nak share dengan you all satu lagi perkara yang sering membuatkan Mamis rasa stres sangat ketika di dalam pantang. Okey, perkara ni sangat-sangat popular di kalangan ibu-ibu yang menyusu di awal-awal kelahiran. Adalah faktor berkenaan tentang tak cukup susu. Okay. So setiap kali bila lepas kita menyusu, kita rasa macam cukup ke susu yang kita bagi kat baby ya? Rasa macam tak cukup, rasa macam sikit. Baby pula kejap-kejap bangun nak menyusu, kejap-kejap bangun nak menyusu. Okay. So bila orang sekeliling tengok keadaan kita ni, kita yang rungsing, kita yang stres, orang sekeliling pula rasa macam tak cukup lah anak dia ni susu. So mak mentua, suami sering kata mungkin baby tak cukup susu ni. So bila kita dalam dilema dan sebagainya, kita tend to untuk cari solution, which is terus kita mengalah and top up dengan susu formula. Okay, that's why Ras sangat-sangat rasa sedih sangat sebab bila ibu-ibu ni tak cukup ilmu and rasa stres, tertekan and terus mengalah. Okay, so kita tak nak stres lagi dah. Kita nak happy untuk menyusu. Bila kita tahu teknik, bila kita tahu bagaimana kita nak berjaya untuk menyusukan sepenuhnya. Okay, so faktor tak cukup susu ibu ni actually kita kena tahu bagaimana perut baby tu pada ketika dia dilahirkan. Okay, so pada ketika dilahirkan, macam Ras tak share dah sebelum ni, perut baby sebesar cherry je, buah cherry je tu, kecil sangat. Okay, dia mula besar dan besar mengikut perkembangan usianya. Okay, so jangan risau sebab satu faktor yang sangat-sangat penting adalah perut bayi kita membesar sama dengan production susu yang kita hasilkan untuk baby kita pada waktu tu. Okay, so maksudnya ciptaan Allah tu sangat-sangat istimewa. Kuantiti susu yang kita produce adalah bersesuaian dengan saiz perut bayi kita. Okay, so bayangkan waktu kita baru-baru melahirkan, saiz perut bayi kecil je, sebesar cherry. So jumlah kolesterol yang dihasilkan pun sangat sedikit. So sangat-sangat sesuai dengan perut bayi kita. So tak payah nak risau yang tak cukup susu dan sebagainya. Sebab Alhamdulillah amount yang kita produce akan bersesuaian dengan perut bayi kita. Okay, tapi kita risau. Still kita risau. Walaupun kita tahu, kita still risau sebab bila bayi kita tidur, sekejap-sekejap dia bangun, sekejap-sekejap bangun. So dia kerap sangat menyusu. Kenapa selalu mami bertanya kepada saya. So jawapan yang paling mudah adalah disebabkan oleh susu ibu ni, dia sangat special and dia senang dicernakan. So bila senang dicernakan, bayi akan lebih kerap menyusu. Sebab bila tidur sekejap je, perut dia dah boleh proses untuk mencernakan susu tu secara efisien. Okay, berbanding jika diberikan susu formula, memang baby tu kita nampak dia dia tidur lena, lamanya dia tidur. Okay, so bagi pandangan kita, bagi pandangan orang-orang sekeliling kita yang melihat, memang akan merasakan bila kita bagi susu formula tu, baby tu kenyang, dia tidur lama sangat. Okay, kenapa terjadinya begitu? Bila bagi susu ibu, sekejap je dah bangun. Bila bagi susu formula, lama tidur. Okay, so itulah perbezaannya. Bila susu ibu ni cepat dicernakan, so perut bayi ni bila dicernakan, dia nak lagi, dia rasa lapar lepas tu. Okay, so dia kerap menyusu. Berbanding dengan susu formula, dia susah sangat dicernakan. That's why baby akan tidur lama. And bila kita bagi susu formula, bila susah dicernakan, macam-macam isu yang akan timbul, seperti isu perlawasan dan sebagainya. Okay, so perut bayi ni, kita kena bayangkan dia macam balon. Okay, dia stretchable. Kalau kita bagi banyak amount susu yang banyak, dia akan still minum. Baby akan still minum. Tapi bayangkan bila kita letakkan banyak air ke dalam balon,
So dia akan membesar. Bila perut tu membesar, itu yang dia tidur lama. Sebab dia susah nak cernakan, and amount tu melebihi besar perut dia tu sendiri. Okay, so mamis faham pasal benda tu. And jangan nak risau-risau, relax. Kita kerap menyusu baby kita, tak apa. Just imagine, kita kerap menyusu, that's why lebih banyak susu yang akan produce. Sebab pump yang paling terbaik adalah baby kita sendiri, isapan daripada baby kita sendiri. Dan juga milk booster yang paling terbaik adalah baby kita sendiri. Sebab bila dia kerap untuk mengeluarkan susu tu, InsyaAllah lebih banyak susu yang akan terhasil. Okay, so mamis jangan risau bab tu. Just relax, menyusu mengikut demand. Okay, bila masa baby tu nak menyusu, kita susukan. Bila masa yang dia nak, kita susukan. Okay, and satu lagi yang saya nak tekankan adalah jangan kita menyusu mengikut jam. Okay, kita menyusu just ikut demand. Okay, jangan nak tunggu setiap 3 jam nak bagi susu, setiap 3 jam nak bagi susu. No, menyusu ni adalah kita mengikut demand. Bila mana baby nak menyusu, kita just bagi. Dan kita monitor dalam 24 jam tu mesti disusukan sekurang-kurangnya berapa kali? 8 kali. Bermakna range nak di antara penyusuan tu dalam 1,5 jam hingga 2 jam sekali lah. Okay, and ni bergantung pada besar baby juga, size baby juga dan usia baby. And kalau kita notice di waktu malam, baby akan lebih banyak menyusu. Maksudnya lebih kerap menyusu dan lebih lama menyusu. Okay, yang tu normal ya mamis. Sebab pada waktu malam, hormon prolaktin tu lebih banyak dihasilkan. Okay, susu kita pun akan lebih banyak pada waktu malam dan lebih pekat pada waktu malam. That's why baby memang suka melekat je dengan kita waktu malam. Okay, jangan risau, benda tu sangat normal. Dan benda tu lah yang akan membuatkan susu kita akan lebih dihasilkan. Dan kita tak payah nak risau pasal isu tak cukup susu. Okay mamis? Alright, jangan risau-risau, relax je menyusu. Okay, Assalamualaikum.